Bersama saya Linda On. Saya sedang ditemani 5 jejaka yang membuatkan saya punya puasa hari ini sejuk, saya rasa. Tenang. Alhamdulillah. Sejuk hati melihat jejaka-jejaka dengan kopiah masing-masing. Masya Allah. Kumpulan Intim dan juga Kai Bahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul, bila saya cakap sejuk, mata saya memandang, terus saya dah tak lapar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kumpulan Intim dan juga Kai Bahar ada bersama saya sekarang ini atas sebab kita nak bercerita tentang kejayaan lagu Setanggi Syurga. Okey, lagu Setanggi Syurga ni dalam masa 2 minggu tontonan di YouTube melebihi 1.1 juta penonton. Itu pakai setanggi apa tu sampai ramai sangat orang tengok tu dekat YouTube? Siapa nak komen? Buat komen Min. Sila Syam. Okey, alhamdulillah hasil berkat usaha antara gabungan lah antara Kai Bahar punya tim dan Intim, kita berjaya keluarkan lagu ni rasanya tepat pada masanya. Musim orang tengah duduk rumah dan banyak orang menonton YouTube. Dan juga lagu ni dia ada sentimental value dia sendiri untuk peminat Intim khususnya lah. Lagu yang lama yang kita terbitkan dulu pada tahun 2004, dan tambahan pula Kai sendiri pun sebenarnya dia pernah sendiri cover lagu ni di YouTube sebenarnya. Jadi hasil gabungan elemen-elemen ni dan dalam keadaan kita sekarang, alhamdulillah lagu ni dapat tempat di hati ramai. Dan kalau siapa yang tengok di YouTube sebenarnya ada beberapa reaction yang dibuat daripada luar negara dan dalam negara untuk komen lagu ni lah, dan alhamdulillah komennya sangat positif. Dan benda ni juga sebenarnya dia membantu lagu ni untuk lebih pergi ke depan tu, sehingga dia dapat viral lah di kalangan pendengar di Malaysia lah khususnya. Ya. Jadi pilih lagu Setanggi Syurga sebab Kai pernah cover lagu tu? Ke ada sebab-sebab yang lain juga? Sebenarnya ada beberapa lagu jugalah yang kita listkan untuk buat cover version tu, antaranya Nur Kasih, Setanggi Syurga ni sendiri dan beberapa lagu lain lah. Tapi bila kita plan untuk release sebelum Ramadan dan kita target untuk promosikan bulan Ramadan, kita rasa lagu Setanggi Syurga ni yang paling sesuai lah, sebab dia berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang hamba-hambanya, iaitu syurga yang inilah, yang indah ni lah. Jadi kita rasa sangat sesuai lirik tu dan lagunya untuk keadaan sekarang ni. Memang you all kumpulan ini dan Kai ada tak macam menjangka yang lagu ni jadi trending macam sekarang ni? Okey, bagi saya sendiri, saya betul-betul tak menjangka, di mana gabungan saya dengan Intim ni orang kata menjadilah dan mendapat respon yang positif dan membuatkan kita orang lebih bersemangat lagi. InsyaAllah mungkin akan ada next lagu bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi Kai tahu tak Kai? Nak kumpulan Intim ni yang sentiasa main dalam kepala saya bila tahu Kai? Bulan Ramadan. Ya. Sebab kita nak buka puasa, dia nyanyikan untuk kita. Allahumma. Lagu tu melekat. Bagusnya lagu tu melekat sebab orang yang tak hafal, kadang-kadang ialah orang susah nak hafal doa apa semua. Jadi bila Intim buat lagu macam tu, jadi saya banyak kali jumpa Intim, banyak kali saya cakap benda yang sama. Thank you very much guys. Setiap kali saya jumpa, saya akan berterima kasih kepada Intim kerana menjadikan doa itu satu lagu dan buatkan orang yang tak ingat itu jadi ingat akan doa untuk buka puasa. Okey. Alhamdulillah. Dan sekejap lagi, jangan ke mana-mana, masih lagi bersama saya Linda On, kumpulan Intim dan juga Kai Bahar bercerita tentang lagu Setanggi Syurga yang trending, yang menjadi sebutan ramai sekarang ini. Teruskan bersama kami di Cool FM. On, kita ada kumpulan Intim dan juga Kai Bahar. Okey, tadi saya cakap tentang saya suka Intim punya lagu Iftar tu kan. Minta sikit boleh tak request daripada Linda On ni? Boleh. Pembuat lagu nyanyi. Malaka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Belum masuk lagi. Belum masuk lagi. Dia cari air ni. Aduh, hai. Kurma. Kai azan. Nanti dulu, belum masuk time. Okey, lagu Tanggi Syurga, kumpulan Intim dan juga Kai Bahar, trending waktu tempoh PKP. Jadi mungkin anda sebagai artis yang dah lama dalam industri hiburan tanah air, ada rasa macam orang kata tak puas untuk mempromosikan lagu ni sebab masing-masing dekat rumah masing-masing. Apa komen tentang ini? Betul, secara peribadi memang rasa tak puas lah, sebab kalau kebiasaan kita promosikan lagu, kita akan pergi ke radio, pergi ke TV dan sebagainya, tapi kali ni berbeza cara dia kan. Cuma Azamin itulah sempat juga pergi ke media, tapi kami setakat ni masih di rumah masing-masing lah. Memang betul lah tak rasa tak puas, tapi alhamdulillah ada hikmah juga dengan teknologi terkini kita masih lagi dapat mempromosikan juga dan masih lagi trending sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi disebabkan kita tiba-tiba diperintahkan untuk mengawal pergerakan PKP dan sekarang pun dah ada PKPB, PKP baby. Okay, so jadi kan PK lah sendiri. Okay, jadi kita ada PKP ni kalau dari sudut perniagaan terus peniaga ataupun usahawan itu akan fikir dia terus switch ataupun dia twist dia punya perniagaan. Kalau dulu boleh ada bazar Ramadan, sekarang ada e-bazar. Okay, ada cara lain asal internet. Jadi sewaktu PKP ni, apa yang Intim dan Kai fikirkan untuk mempromosikan lagu ini? Bila tak boleh keluar, tak boleh nak buat persembahan, mesti you all dah terfikir yang kalau lagu ini bukan dalam tempoh PKP, waktu buka puasa di mana-mana hotel you all akan nyanyikan, betul kan? Betul. Di mana-mana persembahan. Tapi bila dah kena PKP ni, apa rangka promosi Intim dan Kai? Sebenarnya masa PKP ni kita kena lebih kreatif lagi lah berbanding sebelum ni. Tak kira lah siapa-siapa yang berniaga ke, macam kami yang nak promosikan lagu Tanggi Syurga ni sendiri. Alhamdulillah pihak 1711 sendiri sebenarnya menyusun banyak sesi interview secara online. Walaupun kami tak dapat pergi ke mana-mana stesen TV ataupun radio, tapi kami dapat buat juga interview secara online. Selain daripada itu, penggunaan media sosial memang kena betul-betul dimanipulasikan lah, digunakan sebaik mungkin. Kita punya Instagram, Facebook, kita kena betul-betul Twitter aktifkan untuk promosikan lagu Tanggi Syurga ni lah. Jadi saya rasa macam ada hikmahnya juga kita belajar menggunakan teknologi untuk keadaan yang macam sekarang ni lah, keadaan PKP ni. Mungkin Kai nak tambah kan? Kalau boleh saya tambah sikit dulu? Boleh apa? Saya rasa kebetulan di zaman sekarang ni lah kan, kita lebih banyak media-media yang kita gunakan adalah dalam bentuk digital. Kalau dulu orang lebih suka jual benda dalam bentuk fizikal, CD, kaset dan sebagainya. Jadi bila kita masuk dalam dunia digital ni, mana platform kita adalah YouTube, apa-apa lain platform lain tu lah. Jadi maksudnya sesuai sangat, walaupun dalam keadaan kita stranded di rumah, kita masih lagi boleh buat promosi sebab semua platform adalah dalam bentuk digital. Itu yang bagus je lah. Berbanding dulu, kalau kita memang physically kena jual barang, kena jual CD, so kat situ akan ada satu problem lah, which is kita kena make sure CD tu dijual. So sekarang ni bila dah platform digital, selagi dengan keadaan sekarang ni, alhamdulillah dia jadi satu kesempatan pula untuk kita buat promosi ni dengan kaedah yang baru lah, yang which is dulu tak pernah ada pun kaedah ni. Betul. Itulah kata Ustazah nak cerita sikit ni yang apa saja yang berlaku itu ada hikmah di sebalik. Ada hikmah. Kan? Ada hikmah di sebalik apa. Ya, betul. Kadang-kadang mungkin kita fikir alamak aku terpenjara dalam rumah dan sebagainya. Tapi daripada terperap ni kadang-kadang wujudnya satu benda yang baru yang hujung-hujungnya kita akan bersyukur terperap hari tu, timbul idea macam gini kan, betul tak? Ya, betul. Tapi yang penting lebih 1 juta yang nak tengok kat YouTube. Itu yang penting. Alhamdulillah. Okey, teruskan bersama saya Linda On, juga kumpulan Intim dan juga Kai Bahar. Kita bercerita tentang lagu remake mereka yang menjadi trending sekarang ini, iaitu Tanggi Syurga. Bersama kami di Cool FM. Saya Linda On. Kai sihat Kai? Alhamdulillah sihat. Puasa tak ada terbuang Kai Depan ustaz-ustaz ni. Ya. Depan
memang ustaz-ustaz tak boleh. Alhamdulillah masih penuh lagi. Okey, jadi Alhamdulillah. sama dengan kumpulan Intim. Saya nak tanya ni, macam mana approach-nya? Intim approach Kai ke? Ataupun Kai approach Intim ataupun syarikat rakaman yang timbulkan idea ini? Tiba-tiba Intim dengan Kai disatukan? Ya. Kita kita menghubungi lah sebenarnya pihak syarikat rakaman Kai iaitu 7-Eleven untuk kerjasama ni dan mendapat respon yang sangat positif terus. Dan kita pun dah pernah berjumpa dalam beberapa acara lah dengan Kai sebelum ni dalam Anugerah Nasyid dan sebagainya. Jadi di situ pun kita dah mengenal lah, mengenali antara Intim dan juga Kai. So Meminang lah. Dah meminang dan kita mula kita research dia secara alam maya, tapi alhamdulillah dah terkeluar daripada alam maya menjadi alam nyata lah. Yeah. Dan Kai, bila Kai di research ni, kadang-kadang kita senyum je tanda setuju Kai ampun, berdasarkan pengalaman. Kai kan anak dara lah, Kai anak dara. So Kai, bila Intim meresearch Kai, what was your first ni, yang pertama yang you macam Intim, dia betul. Apa yang Kai fikirkan pertama sekali? First kali saya macam terkejut lah kan bila Intim approach. And then memang saya betul tak terfikir nak berduet dengan mana-mana kumpulan nasyid. Dan pada masa yang sama juga saya orang kata minat dengan kumpulan nasyid dan berkeinginan juga, tapi nak berduet tu rasa macam tak tahu bila. And then tak ada plan langsung nak berduet dengan mana-mana kumpulan nasyid. Jadi bila ada peluang jadi saya rasa wow, ni macam best. Memang sangat menarik lah. Dan pada masa yang sama juga mak saya memang minat kumpulan nasyid. Mak Dia suka semua. Mak saya ya. Dia suka semua lagu-lagu nasyid dari saya sekolah rendah sampai bila mak dah setuju tu senang lah nak meminang kan tu. senang tu. Masa meminang senyum aja. Bila saya berduet dengan kumpulan Intim and then dah kata bersetuju dengan diorang, bila mak saya tahu, mak saya orang paling happy, the first orang paling happy. Ini Alhamdulillah. bagus ni. Kai dibesarkan dalam dunia nasyid sebenarnya. Ya, daripada kecil lagi. Tak, yang bagusnya apa, orang yang ikut cakap mak ni bagus. Kalau nak lelaki. Kalau dia ikut cakap mak, lelaki macam ginilah yang perempuan kena cari sebenarnya. Ya, betul. Jadi kepada kaum wanita, inilah peluangnya, masuklah meminang Kai. Kai hanya akan senyum bila mak senyum. Ya. Okay. Senang dia nak meminang Kai, bawa lagu nasyid kat depan mak dia nanti. Betul bang. Cover lagu Setangi Syurga. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan sedikit hal apa orang kata, hal-hal PKP ni lah nak tahu juga macam mana dan apa aktiviti kumpulan Intim juga Kai Bahar. Jadi pastikan anda semua terus bersama saya Linda On, Intim dan Kai Bahar di Cool FM. Saya Linda On, untuk anda yang tiada kepentingan di luar rumah, kekal dalam rumah macam kumpulan Intim, macam Kai Bahar, macam saya, ke udara dari dalam rumah saya juga sekarang ini. Kita sama-sama patuhi PKP. Untuk anda yang perlu bekerja di luar rumah, patuhi PKPB. Saya jadi confused lah. Kat belakang kadang-kadang saya panggil PKP baby. Okay, so nak tanya sikit kepada kumpulan Intim. Saya tanya Intim dululah. Sepanjang tempoh PKP ni, apa aktiviti you all? Alhamdulillah kita sebenarnya bila banyak masa kat rumah. Sebelum ni kita banyak kat luar, show, pergi urusan di luar sana kan. Jadi bila ada banyak masa kat rumah ni, kita otak kreatif ni mulalah orang kata nak mencari sesuatu nak dibuat kan. Jadi macam saya sendiri ada set rakaman kat rumah ni. Saya buat rakaman beberapa audio lah. Audio doa, audio panduan solat tarawih, audio-audio yang doa-doa menghindar wabak penyakit. Jadi benda tu nak diuploadkan, jadikan konten-konten dalam YouTube Intim lah. Jadi adalah juga benda yang nak isi masa lapang tu. Alhamdulillah. Jemam Bilal? Azamin kena share sebab dia pun dapat satu peluang yang orang lain tak dapat, iaitu dia bergilir-gilir
bergila-gila pergi ke azan kat surau kan. Itulah saya hari ni kena bertugas juga ni. Nak kena pergi berbuka kat surau hari ni. Alhamdulillah. 3 orang je lah. Tapi sedih jugalah. Bila pergi surau tu ada 3 orang je kan. Tapi peluang yang ada lah. Alhamdulillah. Betul. Dan saya nak tambah sikit kalau mungkin kalau ada kesempatan, sebab saya sendiri nak menyahut apa yang Linda cakap tadi, kalau boleh tak ada keperluan jangan keluar. Sebab saya mengalami ketika PKP hari tu, anak saya sakit dan saya tak ada pilihan, terpaksa pergi ke hospital dan masuk ke ruang emergency kecemasan. Dan ada satu ketika kami ruang kecemasan itu ditutup dan semua orang ada di situ kena balik dan mandi sebab ada satu kes yang datang ke situ. Jadi maksudnya begitulah situasinya di luar sana, yang mana orang yang tak ada kepentingan tolonglah duduk di rumah kan. Betul. Dia sampai satu tahap dan kita paling risau sekali keadaan sekarang ni kan. Sampai satu tahap kita boleh risau keadaan sekarang ni bila dah semua orang dah mula bekerja. Maaf maksud saya okey kita sila. Sampai satu tahap tu kita takut nak sakit. Sebab kalau kita sakit, kita kena pergi tempat yang kita tak tahu orang kawasan tu ada dijangkiti dan sebagainya kan. Jadi itu saya nak tambah sikit komen. Betul. Okey, seterusnya sambung silakan. Satu lagi keadaan sekarang ni saya tengok semenjak daripada semalam orang dah mula keluar bekerja, trafik pun dah mula ramai di atas jalan kan. Jadi ini saat-saat yang paling kita kena hati-hati sebenarnya, sebab takut-takut kita sambil lewa dan usaha kerajaan tu yang untuk turunkan jumlah yang dijangkiti ni sia-sia nanti bila kita tak berhati-hati. Itu yang penting sebenarnya lah. Kita jaga kita lah. Kita jaga kita. Yes. Seorang lagi belum komen tu, senyum. Silakan. Duduk jauh tu. Saya berada di rumah mertua di Melaka. Jadi memang paling lama dah berada di rumah mertua. Tapi pengalaman yang menarik Mantu sebab Allah Akbar. Sebab inilah masa untuk bersama-sama dengan anak-anak, dengan anak buah kan, dengan keluarga mertua ni. Dan di sini kita dapat memanfaatkan masa bersama untuk satunya khidmat kepada mak ayah mertua yang masih ada lagi dan yang tak sihat. Dan insyaAllah rasanya berbeza lah dengan orang yang berada di bandar, sebab kita memang dah lama di kampung, rasa nak balik ke bandar kan. Tapi orang yang menyanyi lagu balik bandar, bukan balik kampung. Apapun insyaAllah kita memang mematuhi PKP ni untuk berada di rumah. Dan walaupun kampung ni boleh je nak jalan-jalan kan, tapi masing-masing berdisiplin lah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, Kai orang Melaka disiplin kot. Kai pula macam mana Kai? PKP tak boleh nak keluar jumpa girlfriend apa semua. Okey, masa first PKP tu dalam masa seminggu tu saya rasa macam banyak benda boleh buat tau, free je. Rasa macam oi di rumah cuti kan. And then after first week tu dah start bukan kerja lah sekarang, tak ada yang free lagi. tak ada ternikah online, tak ada Kai Oh saya tak pandai bab tu, masih muda je. Awal lagi. Ini apa tahu kumpulan intim tau. Dia punya tajuk berita Kai Bahar ternikah online tanpa sengaja. Saya boleh je dekat dalam ni banyak boleh jadi ni. Abang Amir pun boleh jadi. Kami boleh jadi saksi insyaAllah. Cukup 4 orang ni. Ya. Masya Allah. Okey, itu dia yang dikongsikan oleh kumpulan intim dan juga Kai Bahar sepanjang tempoh perintahkan oleh pergerakan. Tapi sekejap lagi saya nak tanyalah, itu dalam tempoh PKP, tapi sekejap lagi yang saya nak tanya ialah dalam tempoh Ramadan sebelum ini mungkin ada show sana sini dan sebagainya, sibuk macam mana, tapi Ramadan tahun ini apa yang you all lakukan? Ini bukan tak ada kena dengan PKP lah, tapi Ramadan tahun ini apa yang you all plan dan apa yang terjadi. Okay, teruskan bersama saya Linda On di Cool FM. Kekal dalam rumah anda kalau tidak ada kepentingan di luar rumah. Tapi kalau anda perlu keluar rumah sebab anda bekerja dan sebagainya, ikuti SOP yang telah ditetapkan untuk PKPB. Okay baby? Dan Intim dan juga Kai Bahar bersama dengan saya sekarang ini,
tahun-tahun sebelum, tahun-tahun sudah kalau bulan Ramadan Intim sibuk buat persembahan waktu buka puasa ke Intim? Betul, kalau biasa memang bulan Ramadan yang sebelum ni hampir setiap petang tu kita akan ada persembahan iftar lah dekat hotel, dekat universiti pun ada, di mana-mana lah. Dan kalau macam saya malam-malam kena jadi imam tarawih kat masjid sini. Jadi tahun ni memang sangat-sangat free, alhamdulillah, dan kita luangkan masa dengan keluarga lah. Paksa kena jadi imam interim lah dekat rumah, dan kita gunakan masa yang ada iftar, berbuka semua dengan keluarga. Dan agak lain sikit lah, janggal sikit lah, pelik sikit. Lain sikit Tapi imam ni yang lepas Al-Ikhlas lagi tak ada Tak apa, kat rumah tak kisah. Baca Al-Ikhlas banyak kali. Tu yang saya terbaca satu yang jadi viral tu, katanya tahun ini ramai imam yang ikhlas wujud dekat Malaysia ni. Sebab imam-imam tu macam banyak Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas je kan. Jadi yang lain-lain silakan share semua komennya tentang Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini kita menghargai bahawa rumah itu adalah syurga kita. Rumahku syurgaku. Rumah mertuaku syurgaku. Maksudnya kita akan sentiasa berfikir-fikir apa yang kita boleh manfaatkan masa untuk menghiasi syurga kita ini. Lebih-lebih lagi Ramadan itu adalah bulan yang mana kita digalakkan untuk memohon syurga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai satu gambaran kita nak balik ke kampung asal kita, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin sebelum ini kita mengejar rezeki maksud saya rezeki tu rezeki keuangan dan sebagainya. Tahun ini Allah berikan rezeki yang lain, iaitu rezeki masa untuk kita. Betul. Setuju wahai ustaz-ustaz semua? Ya, betul. Setuju pada ahli panel kita. Dan betul. Dan sebelum ni kalau mungkin kita dengan anak-anak mungkin kita tak dapat go details on one by one. Mungkin yalah dengan kami dengan jadual sebelum ni kan. Tapi hari ni kita dapat tengok dia orang satu persatu, dapat tengok dia orang buat kerja sekolah yang cikgu bagi kan. Yang bini cikgu tu lagilah kan. Lepas tu satu lagi perkara, kalau sebelum ni kami kalau kita biasa berbuka di hotel, jadi makanan tu terlalu banyak, kadang-kadang kita ambil pun tak habis. Tapi hari ni kita makan apa yang ada saja di rumah dan makanan tu tidak membazir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau saya pula sikitlah tentang puasa ni kan. Saya rasa satu benda yang transisi yang sangat nyata ialah sebelum betul-betul kita start PKP ni adalah sebelum Ramadan, which is kita makan banyak. Memang sampai orang kata kalau boleh nak pakai mask kat rumah lah supaya tak makan. Jadi bila masuk saja Ramadan, dia terus yang tak boleh makan. Jadi dia punya transition tu saya rasa macam bagus juga dalam keadaan kita yang dah sampai dah tak tahu nak masak apa, nak makan apa kat rumah. Asyik makan je, tiba-tiba kena puasa. Itu satu apa lah. Keduanya saya rasa satu lagi yang masak tak jadi tadi. Oh, masak tak jadi. Satu lagi saya rasa yang penting juga, jadi sepanjang kita berRamadan ni, saya rasa seumur hidup saya lah, inilah pertama kali saya berRamadan yang betul-betul duduk rumah. Kalau tak sebelum ni memang macam intim yang lain, dia orang ada bisnes dia orang dan nyanyi lah. Macam saya pula kerja Felda pun je, intim pun je. Jadi memang yang sangat sibuk tu lah. Jadi kali ni pertama kali Ramadan yang betul-betul duduk rumah. Alhamdulillah banyak benda yang kita boleh buat dan inilah sepatutnya boleh jadi Ramadan yang terbaik untuk kita sepanjang hidup kita. Sepatutnya lah, insyaAllah. Betul. Kai senyap je tu, dah tidur aku. Kai Bahar sendiri, macam mana Kai Ramadan Kai tahun ini? Ramadan tahun ni saya bersyukur sebab dulu saya stay seorang, and then start daripada tahun lepas saya stay dengan abang dan kakak ipar saya. Jadi bila PKP berlaku ni, saya rasa saya dah tak sunyi lagi. At least saya main dengan anak buah, borak-borak dengan abang dan kakak ipar, and then masak pun sekali dengan orang semua. So memang saya rasa tak nak sunyi lagi, kahwin lah Kai.
So dari segi berbeza tu memang dapat rasa lah. Memang dapat rasa. Yang paling ketara sekali saya tak dapat balik kampung. Okay, saya dapat balik kampung. And insyaAllah apa-apa saya try usahakan lah untuk pulang kampung. Macam mana pun saya nak balik juga raya ni. Even orang kata raya stay rumah pun tak kisahlah. Yang penting saya nak jumpa mak saya. Tapi insyaAllah saya try lah. InsyaAllah. Okay, itu dia yang daripada kumpulan intim dan juga Kai Bahar tentang Ramadan 2020 mereka. Kejap lagi yang istimewanya untuk Cool FM, kita nak minta Intim dan Kai Bahar menyanyikan lagu tengah trending sekarang ni, iaitu Setanggi Syurga. Nantikan. Terus bersama saya Linda On di Cool FM. Bersama saya Linda On, kekal dalam rumah kalau tidak ada kepentingan di luar rumah. Kalau kena keluar rumah, ikuti SOP yang telah disediakan untuk PKPB kita. Okey, Intim dan juga Kai Bahar, saya recap balik semula. Kurang lebih 2 minggu tontonan di YouTube untuk lagu Setanggi Syurga melebihi 1.1 juta tontonan di YouTube. Dan lagu ini jadi trending walaupun dalam tempoh PKP. Cara dan promosi anda memang hebat. Ini rezeki anda di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi Intim dan juga Kai, ini permintaan daripada kami di Cool FM. Untuk pendengar-pendengar Cool, kita minta sedikit daripada anda lagu Setanggi Syurga. Silakan. Boleh. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi syurga bukan kilauan sebilah belati. Oh, tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melepaskan kata, bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk bernaung, kerana awan itu rapuh. Masya Allah. Tak ada music guys, tak ada music. Tak ada music je, saya tengah-tengah tengok dah. Itu kita menyanyi lagu iftar terus terbuka puasa. Jadi kumpulan Intim, kami di Cool FM ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah juga Intim dan juga Kai Bahar atas kejayaan lagu Setanggi Syurga. Dan ada kata-kata akhir daripada Intim dan juga Kai untuk peminat-peminat, pendengar-pendengar Cool FM, silakan. Teruskan mendengar Setanggi Syurga 2020 di 1711 Music punya YouTube channel, dan Alhamdulillah kita teruskan keep trending. Dan kepada yang nak smule lagu ni, boleh smule, dah ada dekat smule dia punya Manis One dia. Dan jangan lupa sharekan, sebarkan lagu Setanggi Syurga. Terima kasih. InsyaAllah di bulan Ramadan ni doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Dan juga kita harapkan yang terbaik lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu yang Allah kurniakan, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, pesanan saya teruskan menonton Setanggi Syurga. Stay safe at home. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan membaca Al-Quran, dan banyak-banyak mohon untuk masuk ke syurga. Dan jangan lupa, kalau nak mohon syurga, mohonlah syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus, sebab kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam syurga Allah, insya-Allah. Silakan Rahim. Daripada saya kepada mereka yang sudah mula bekerja, tolong jaga kesihatan anda, jaga jarak anda,
dan pastikan anda menjaga kebersihan sebelum masuk semula ke rumah untuk mengurangkan kejangkitan kepada anak-anak dan juga isteri, dan jaga warga emas yang ada di rumah anda. Mudah-mudahan kita semua berjaya menang dalam peperangan ini, insya-Allah. Amin. Kai Bahar. Okay, daripada saya teruskan menonton Setengah Sugar dan request lagu Setengah Sugar di Cool FM, and dengarkan lagu Setengah Sugar di semua digital platform, and terima kasih kepada semua yang sentiasa support, and selamat puasa kepada puasa. Terima kasih Intin, terima kasih Kai Bahar. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.